Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada ustazah dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada kali ini kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tajuk kami, yaitu bahagian ulum Quran dan hikmah penurunan Al-Quran. Saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Baihaqi bin Muhammad Kasim, nomor matriks BA 20160974. Terlebih dahulu kita pergi kepada pengenalan wahyu. Baiklah, jadi apakah yang dimaksudkan dengan wahyu ini? Dari segi bahasa, perkataan wahyu telah disebutkan sebanyak 70 kali dengan erti yang berbeza. Antaranya seperti dapat yang kita lihat sini dalam surah Al-Qasas ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini digambarkan bahawa wahyu sebagai ilham semula jadi bagi seseorang manusia sebagaimana yang dialami oleh ibu Nabi Musa alaihi salam. Daripada ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan agar menyusukan Nabi Musa yang ketika itu baru dilahirkan. Tidak terhad kepada manusia sahaja, wahyu juga merupakan suatu perasaan naluri bagi binatang. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam surah An-Nahl ayat 68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli antakhizi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishuna. Sadaqallahul azim. Daripada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan lebah bagi membuatkan sarang pada gunung ganang, pokok dan bangunan yang dibina oleh manusia. Kemudian dari segi istilah pula, wahyu bermaksud pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang suci bersih lagi terpilih dari kalangan hambanya mengenai apa yang dikehendakinya sama ada hidayah ataupun ilmu dengan cara yang tersembunyi. Allah SWT telah mengutuskan para nabi dan rasul di muka bumi bagi menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Jadi mereka ini dipilih dari kalangan manusia biasa, namun memiliki sifat-sifat terpuji, ketabahan hati yang luar biasa, serta terpelihara daripada segala dosa. Jadi seperti mana yang kita dapat lihat dalam surah An-Nisa ayat 163. Jadi secara ringkasnya dalam ayat ini telah diceritakanlah bagaimana nabi-nabi yang terdahulu menerima wahyu. Mereka ini dipilih bagi menyampaikan kepada umat manusia yang lain yang sezaman dengan mereka. Contohnya yang dapat kita lihat kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud bagi umatnya. Dan kemudian diturunkan juga wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, serta keturunannya juga Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Harun, dan Nabi Sulaiman. Dan kemudiannya wahyu juga diutuskan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Rasul utusan yang terakhir. Jadi wahyu ini cara penyampaian wahyu terbahagi kepada 2, yaitu perantaraan melalui malaikat dan penerimaan tanpa perantaraan. Jadi dalam kajian kami pada kali ini, kami akan lebih memfokuskan berkaitan perantaraan melalui malaikat. Baiklah, wahyu melalui perantaraan malaikat terdapat 2 kaedah. Yang pertama didatangkan berupa kata-kata berat. Jadi menggunakan kaedah ini, malaikat Jibril alaihissalam akan mendatangkan wahyu kepada hati Nabi SAW dengan suara seperti paluan loceng yang bertalu-talu. Dengan kaedah ini dikatakan amat sukar bagi baginda, kerana baginda terpaksa mengumpulkan segala kekuatan bagi menerimanya sehingga dalam keadaan berpeluh. Jadi datang pula kaedah yang kedua,
iaitu penjelmaan sebagai manusia biasa. Dengan kaedah ini, Malaikat Jibril alaihissalam berjumpa Nabi SAW dengan menjelmakan dirinya kepada rupa manusia. Kemudian, wahyu dibacakan olehnya, yakni Al-Quran, kepada Nabi. Jadi, dengan kaedah ini, Nabi SAW lebih mudah bagi menerima wahyu berbanding dengan kaedah yang pertama tadi. Itu sahaja bagi pengenalan wahyu. Kemudian pergi kepada pengenalan ulum Quran yang akan disampaikan oleh rakan sekumpulan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatin Nurhanisa binti Muhammad Wazir. Nombor metrik DA 20110684. Saya daripada kumpulan 1 akan membentangkan pengertian ulum Al-Quran. Okey, pengertian ulum Al-Quran. Secara umumnya, ulum Al-Quran merupakan kata gabung daripada dua patah perkataan, iaitu ulum dan Al-Quran. Justru itu, untuk memahami istilah ulum Al-Quran itu memerlukan pemahaman terhadap perkataan ulum dan Al-Quran itu sendiri. Okey, dari segi bahasa, ulum ialah kata jamak atau kata banyak daripada kalimah yang bermaksud pengetahuan dan kefahaman. Manakala Al-Quran pula berasal daripada kalimah qira'a yang membawa maksud bacaan. Kalimah Al-Quran adalah berbentuk masdar, iaitu kata dasar mengikut wazan fu'lanun seperti syukranun yang membawa maksud makru'un. Okay, manakala ilmu dari segi istilahnya pula membawa maksud mengetahui sesuatu secara hakikatnya. Okay, dari segi istilah yang lainnya, ulum Al-Quran adalah suatu ilmu yang membahaskan tentang Al-Quran dari segi penurunannya, penyusunannya, pengumpulan, penulisan, bacaan, tafsir, i'jaz, nasah dan mansukh dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Oleh itu, jika pengetahuan itu hanyalah permukaannya sahaja, maka ia adalah makrifat. Ulum juga diguna dalam bahasa Arab sebagai sains. Oleh kerana itu, ulum Al-Quran dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai Science of Quran. Okay. Begitu juga menurut Abu Syabah yang mengatakan dalam kitabnya Al-Madkhal Lidirasah Al-Quran Al-Karim yang membawa maksud kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi mukjizat pada lafaz dan maknanya, yang menjadi ibadat membacanya, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang boleh ditulis di atas mushaf, dimulai oleh surah Al-Fatihah dan disudahi oleh surah An-Nas. Okay, mereka merupakan penjelasan-penjelasan yang telah dijelaskan oleh Abu Syabah dalam kitabnya Al-Madkhal Lidirasah Al-Quran Al-Karim. Okay, perkataan yang pertama ialah kalam. Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagai kalam yang boleh dituturkan, bukan kalam hati, iaitu dari suara hati, ilham dan sebagainya seperti yang ditakrifkan oleh golongan yang terpesong daripada puak falsafah. Okey, manakala penjelasan bagi perkataan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukanlah kalam manusia, apatah lagi syair maupun sihir seperti yang didakwa oleh kaum musyrikin jahiliyah maupun golongan selepas mereka. Okey, bagi penjelasan ayat yang diturunkan ini, ianya merangkumi 3 perkara. Yang pertama, kekalnya ia di Lauh Mahfuz. Yang kedua, diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit pertama pada malam Lailatul Qadar. Dan yang ketiga, diturunkan dari langit pertama kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempoh selama 23 tahun mengikut susunan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bagi penjelasan ayat kepada Nabi Muhammad SAW, ianya membezakan Al-Quran daripada yang diturunkan kepada Nabi-Nabi yang lain seperti kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Yang kedua ialah kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS. Dan yang terakhir ialah kitab Injil atau Suhuf yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Okay. Seterusnya, penjelasan bagi ayat yang seterusnya ialah yang menjadi mukjizat pada lafaz dan maknanya. Mukjizat ini berasal daripada perkataan ajizah yang bermaksud lemah. Mu'jiz dan mukjizat bermaksud melemahkan dan mu'jaz dilemahkan. Oleh kerana itu,
Mukjizat Al-Quran ini terbahagi kepada pelbagai kategori seperti dari sudut sastra, sains, perundangan, susunan dan lain-lain. Seterusnya ialah yang membacanya adalah ibadah. Maksud ibadah di sini ialah mendapat pahala bagi setiap huruf yang kita baca walaupun kita tidak memahami maknanya. Jika kita fahami, pahalanya akan lebih besar. Okey, hal ini kerana dapat membezakan Al-Quran dengan hadis seperti hadis kudusi dan sebagainya yang hanya mendapat pahala apabila kita fahami untuk diamalkan. Okey, terus bagi ayat yang seterusnya ialah yang diriwayatkan secara mutawatir. Okey, mutawatir merupakan berita yang memenuhi 4 kriteria, iaitu yang pertama diriwayatkan oleh orang ramai, yang kedua daripada orang ramai sehingga ke sumber asal, yang ketiga dalam situasi mustahil untuk mereka berpakat seperti berbohong, dan yang terakhir, yang keempat, iaitu diterima berita itu melalui panca indera. Okey, bagi penjelasan ayat seterusnya ialah yang boleh ditulis dalam bentuk mushaf ataupun lembaran. Ini membezakan Al-Quran di sisi ahli sunnah yang mengatakan bahawa apa yang ditulis itu ialah Al-Quran. Ada juga fahaman yang mengatakan bahawa Al-Quran ini hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan yang tertulis itu adalah makhluk. Ia juga berkaitan dengan keyakinan Al-Quran ini dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada dirosakkan oleh perosak seperti yang berlaku pada kitab-kitab yang lain, iaitu kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Okey, bagi penjelasan ayat yang terakhir, iaitu dimulai oleh surah Al-Fatihah dan disudahi oleh surah An-Nas. Okey, seperti yang ditulis dalam mushaf Al-Quran Al-Karim. Ini juga dapat dinafikan bahawa dakwaan Al-Quran yang sebenar lebih daripada apa yang tertulis di mushaf, seperti yang didakwa oleh golongan Syiah, Musailamatul Kazzab, Qadiani dan lain-lain lagi. Sekian itu saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan pembentang saya yang seterusnya. Baiklah, terima kasih kepada pembentang yang pertama. Seterusnya, saya Nur Nazatul Najwa, BA 20110750 akan membentangkan mengenai bahagian ataupun cabang-cabang yang terdapat dalam ulum Quran. Saya akan membentangkan mengenai asbabun nuzul, qiraat, perkataan gharib dan nasih mansuh. Dalam konteks ini, terdapat buku yang mengatakan sebanyak 17 pembahagian yang terdapat dalam ulum Quran, di mana pada kali ini saya akan mengambil 4 pembahagian sahaja. Baiklah, pada slide yang pertama saya akan membentangkan mengenai asbabun nuzul. Sebelum kita mengetahui apa itu asbabun nuzul, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan asbab dan nuzul, di mana asbab ialah perkataan bahasa Arab yang menunjukkan banyak, manakala nuzul pula bermaksud turun dari suatu tempat yang tinggi. Oleh itu, perkataan asbabun nuzul bermaksud ilmu yang membahaskan mengenai latar belakang atau sebab suatu ayat Al-Quran itu turun. Selain itu, asbabun nuzul juga mengandungi sebab atau jawapan yang diturunkan untuk menjawab segala persoalan yang ditimbulkan pada ketika itu oleh sesuatu kaum. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai kaedah berkaitan asbabun nuzul, di mana asbabun nuzul ini adalah tauqifi, yang bermaksud ianya turun daripada Allah kepada Rasulullah melalui perantaraan malaikat. Asbabun nuzul ini juga datang bersama penetapan hukum mengenai suatu perkara, di mana ianya juga turun untuk menyelesaikan permasalahan dan mendatangkan hukum mengenai suatu perkara yang berlaku pada masa itu. Selain itu juga, asbabun nuzul untuk suatu ayat tidak berulang. Bermaksud di sini, turunnya sesuatu ayat itu adalah disebabkan oleh pelbagai faktor, di mana ianya tidak sama dengan sebab utama ayat-ayat lain diturunkan. Terdapat juga ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul yang sama dan sebaliknya. Seterusnya,
Riwayat yang sahih sahaja akan diambil jika terdapat banyak riwayat pada suatu ayat. Maksudnya di sini, jika asbabun nuzul mengenai suatu ayat itu terlalu banyak, maka hanya riwayat yang sahih sahaja akan diambil sebagai rujukan ataupun pendapat. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada poin yang seterusnya, iaitu qiraat. Qiraat ini menerangkan mengenai kaedah pembacaan Al-Quran seperti wakaf, ibtida dan ijaz Al-Quran, di mana wakaf ini menurut bahasa ialah berhenti atau menahan, manakala daripada sudut istilah pula ianya bermaksud menghentikan bacaan dengan cara memutuskan suara di akhir perkataan. Ianya berhenti sekejap untuk bernafas dengan niat untuk menyambung semula pembacaannya. Ibtidak pula dari segi bahasa ialah bermula, manakala istilah pula ianya bermaksud menyambung semula bacaan selepas berhenti, di mana wakaf dan ibtidak ini juga turut diajar dalam Al-Quran bagi memelihara kesuciannya. Seterusnya, ijaz Al-Quran juga menerangkan mengenai kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat di dalam Al-Quran, di mana melalui pembelajaran mengenai ijaz Al-Quran ini juga ianya dapat menambah baik cara bacaan masyarakat. Selain itu, ianya juga turut menerangkan berkaitan qiraat untuk memelihara kesucian yang terdapat dalam Al-Quran. Poin yang seterusnya dalam pembahagian ulum Quran ini juga ialah perkataan gharib, di mana perkataan gharib ini ialah ganjil atau asing. Ianya juga turut dikenali dengan nama ilmu gharib Al-Quran yang memberi penerangan tentang keganjilan yang tidak terdapat di dalam bahasa Arab biasa ataupun dalam percakapan pertuturan harian kita. Dalam arti kata lain, ianya tidak menjadi kebiasaan dalam pertuturan sehari-harian. Contoh bagi perkataan gharib dalam Al-Quran dapat dilihat pada surah Hud ayat ke-41 dan surah Yusuf ayat ke-11, di mana pada surah Hud ayat ke-41, seperti mana perkataan yang bergaris dalam slide, perkataan majraha dibaca secara imalah dan berbunyi majreha. Manakala pada surah Yusuf ayat ke-11, perkataan la ta'manna dibaca secara ismam, iaitu lafaz nu tidak perlu disebut, cuma perlu diisyaratkan dengan memunculkan kedua bibir ke depan, di mana kedua-dua perkara ini tidak menjadi satu kelaziman dalam pertuturan seharian. Baiklah, pada poin yang seterusnya saya akan membentangkan mengenai nasih dan mansuh, di mana nasih ialah membatalkan atau menghapuskan suatu hukum syarak yang berpunca dari dalil dengan dalil yang lain yang membawa maksud hukum yang baru. Manakala mansuh pula ialah perkara yang dibatalkan. Kewujudan nasih adalah selepas wujudnya mansuh. Maksudnya di sini, wujudnya suatu hukum mengenai suatu perkara yang lain, dan kemudian datang hukum lain yang memansuhkan hukum yang pertama itu tadi. Contoh bagi konsep nasih dan mansuh ini dapat dilihat pada surah Al-Anfal ayat 65 dan ayat 66, di mana ayat 65 pada surah ini dinasahkan kepada ayat 66 surah yang sama. Ayat ke-65 surah Al-Anfal ini Allah mengatakan bahawa walaupun bilangan kaum muslimin sedikit berbanding musuh, tetapi janganlah mereka risau kerana Allah berjanji akan menolong mereka yang bersabar. Dengan kekuatan setiap orang dapat menewaskan 10 orang musuh. Manakala ayat ke-66 ini pula telah memansuhkan arahan Allah pada ayat ke-65 dan memberi keringanan kepada mereka dengan memerintahkan seorang muslim untuk menewaskan 2 orang musuh sahaja bagi memelihara tahap keimanan mereka kepada Allah. Baiklah, sekian sahaja pembentangan saya mengenai pembahagian ulum Quran. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sufiatul Raudah binti Hamzah. Kod metrik BA20110680. Penurunan Al-Quran secara berperingkat. Al-Quran ini diturunkan daripada Baitul Izzah secara berperingkat ke dunia, yang merupakan peristiwa yang membuktikan bahawa Al-Quran itu akan dijamin dan terpelihara oleh Allah SWT. Pada 17 Ramadan tahun
yang ke-41 selepas kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran mula diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penurunan ini berterusan sehingga beberapa hari sebelum kewafatan baginda. Penurunan Al-Quran ini adalah secara beransur, iaitu 23 tahun di Mekah Al-Mukarramah, manakala 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Antara hikmah penurunan Al-Quran yang terdapat adalah pertama, Al-Quran itu supaya Al-Quran itu mudah dihafaz. Al-Quran diturunkan kepada umat yang ammi, iaitu yang tak pandai membaca dan menulis. Sebilangan kecil daripada mereka sahaja yang mampu untuk membaca dan menulis. Oleh kerana Al-Quran adalah sumber undang-undang Islam, maka kebanyakan mereka tiada pilihan selain mengingat apa yang diturunkan pada ketika itu. Ya, adalah supaya Al-Quran itu mudah difahami. Al-Quran yang diilhamkan oleh Allah SWT mengandungi pelbagai perkara yang melibatkan undang-undang Islam. Dan sebilangan daripada ayat ini juga dikenal pasti seperti ayat muhkamah yang juga disebut sebagai ayat mutasyabihat. Al-Quran diturunkan 30 ayat pada satu masa kerana ia akan menyukarkan orang Arab pada ketika itu jika Allah menurunkan Al-Quran secara sekaligus. Kerana mereka tidak pandai menulis atau membaca. Jadi mereka menggunakan kaedah untuk mengingat atau menghafaz Al-Quran tersebut pada masa itu. Adalah supaya Al-Quran itu mudah diamalkan. Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam bukan hanya sekadar bacaan, malah lebih penting dari itu kerana ia boleh menjadikan amalan dalam kehidupan. Dan oleh sebab itu Al-Quran diturunkan secara berperingkat. Kita dapat lihat hikmah ini dengan melalui kejadian Allah SWT melarang alkohol dan ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan larangan minum bertahap itu. Tahap pertama, pada tahap pertama, larangan hanyalah dari segi tegahan yang tidak secara tegas. Maksudnya, mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dengan arak dan judi, katakanlah kepadanya, ada dosa besar, katakanlah kepada mereka, keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaat. Surah Al-Baqarah. Yang kedua adalah larangan hanya pada ketika hendak solat, supaya solat dalam keadaan yang tidak mabuk dan mereka dapat solat dengan keadaan yang khusyuk. Larangan ini dijelaskan oleh firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu hampiri sembahyang mengerjakannya sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu sedar dan mengetahui apa yang kamu katakan atau baca. Surah An-Nisa. Tahap yang ketiga pula adalah Allah mengharamkan arak secara keseluruhannya. Dan dalam firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Ma'idah. Maka dapat kita lihat bahawa Al-Quran diturunkan secara berperingkat dalam kes ini. Jika Al-Quran tidak diturunkan secara berperingkat dalam kes ini, maka bagi utusan Allah SWT Nabi Muhammad, ia pasti sukar dan juga para sahabat pada ketika itu. Sebab kerana mereka pada masa itu mereka membaca Al-Quran secara sederhana. Jelaslah menunjukkan bahawa ini adalah rahsia yang boleh diterima dalam Al-Quran dan disimpan sehingga pada masa kini. Seterusnya kita pergi kepada penutupnya. Secara keseluruhannya, dapat dirumuskan bahawa Al-Quran telah menjadi sumber rujukan dan simbol penyatuan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi umat Islam sejak zaman berzaman telah bertunggus lumus memelihara isi Al-Quran sejak zaman Khulafa Al-Rashidin, yaitu ketika bermulanya pembukuan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Kemudian masuk kepada zaman tabi'in
Masyarakat-masyarakat bukan Arab telah ramai memeluk Islam, namun mereka masih mengekalkan adat tradisi mereka yang kemungkinan besar bercanggah dengan ajaran Islam. Ada pula masalah yang lain seperti kaedah pembacaan yang tidak sama dan pengetahuan bahasa Arab yang lemah. Jadi lalu munculnya golongan mujtahid yang telah merangka cabang-cabang ilmu ulum Quran seperti ilmu i'rab Al-Quran dan majaz Al-Quran bagi memudahkan umat Islam mendekatkan diri mereka kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi atas keadaan inilah penghasilan kertas kerja ini lebih membincangkan berkaitan ulum Quran dan hikmah penurunan Al-Quran itu secara mutawatir. Sekian sahaja pembincangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih.